Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Niki Jamil, nomor metrik di 20181083-954. Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi. Sekarang saya akan membuat dokumentari tentang kepelbagaian biogeografi yang ada di kebun saya. Sebelum sampai ke kebun, saya akan melalui sungai ini. Di sungai ini terdapat beberapa tumbuhan yang tumbuh. Antaranya adalah tumbuhan ini yang dinamakan keladi tikus ataupun nama saintifiknya Typhonium flagellifolium. Tumbuhan ini merupakan tanaman semak sejenis talas dengan tinggi 25 hingga 30 cm dan memilih di tempat lembab untuk tumbuh. Tumbuhan pertama yang ada di kebun saya adalah limau nipis ataupun nama saintifiknya Citrus aurantifolia. Limau nipis sesuai dengan iklim dan lembab seperti negara kita. Limau nipis juga ditanam atas pelbagai jenis tanah, malah ia lebih sesuai ditanam di atas tanah jenis loam berpasir. Seperti yang kita lihat, terdapat sarang burung yang menetap di atas pokok limau ini, yang mana menunjukkan saling kebergantungan mereka. Kami menggelar bunga ini sebagai bunga nabalu. Kebiasaannya, bunga ini akan tumbuh di kawasan yang lembab, dan jenis tanah yang paling sesuai untuk bunga ini adalah jenis tanah laterite. Nanas ataupun nama saintifiknya Ananas commosus merupakan sejenis tumbuhan tropikal. Nanas merupakan tumbuhan yang rendah dan mempunyai 30 atau lebih daun yang panjang dan tajam mengelilingi batang yang tebal. Nanas ditanam daripada penunasan bahagian atas buah, anak pada pangkal pokok induk, dan kultur tisu yang dijadikan benih. Kadar pertumbuhan nanas bergantung kepada kelembapan tanah. Kebiasaannya, burung kelicap merupakan hewan pendabungaannya. Mendahasi ataupun nama saintifiknya Leucaceae capitellata merupakan herba turun-temurun bangsa dusun. Mendahasi boleh merawat penyakit seperti diabetes, penyakit mata, sakit pinggang, sakit perut, buang angin, dan darah tinggi. Mendahasi sangat sesuai diminum oleh ibu yang baru bersalin. Seperti yang kita lihat, terdapat semut kecil yang ada di pokok mandahasi, dan dikatakan bahwa semut boleh membantu merawat pokok yang rosak. Lemon ataupun nama saintifiknya Citrus lemon merupakan pokok kecil yang malar hijau. Lemon merupakan sejenis buah limau bujur yang berwarna kuning serta masam rasanya. Dan lemon mempunyai sumber vitamin C yang sangat bagus. Ubi kayu ataupun nama saintifiknya Manihot esculenta merupakan tumbuhan tropika dan subtropika yang terkenal sebagai sumber utama karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Seterusnya adalah pokok durian. Pokok durian merupakan buah daripada beberapa jenis pokok dalam genus Duriaceae yang dinamakan sebagai pokok durian. Durian menghasilkan buah beraroma kuat yang boleh dimakan, dan durian ini amat terkenal di Asia Tenggara dengan gelaran Raja Durian. Langsat ataupun nama saintifiknya Lancium domesticum merupakan sejenis buah-buahan yang bermusim. Langsat di kebun saya ini belum matang, tetapi terdapat banyak pucuk langsat yang ada di sini. Terdapat juga semut kecil di langsat ini, dan hal ini menunjukkan bahwa
Langsat ini besar kemungkinan akan membuat ataupun membuahkan hasil yang baik. Seterusnya adalah cili api. Cili api merupakan buah yang berasa pedas dan merupakan perisai bagi makanan. Cili api ini kebiasaannya ditanam pada jenis tanah laterit. Cili ini sering dimakan oleh burung yang dinamakan burung memporok. Seterusnya adalah pokok betik. Pokok betik menghasilkan buah yang boleh dimakan. Ini adalah buah batik yang baru berpetik dari kuduk bunga. Apabila batik ini masak, batik ini akan berwarna kuning. Kebiasaannya, batik yang masak ini dimakan oleh burung dan tupai. Ini adalah cendawan yang tumbuh di pokok yang sudah mati. Dan ini adalah jenis cendawan yang tidak boleh dimakan. Lebah merupakan sejenis serangga yang hidup berkelompok dan menghasilkan madu dan juga lilin lebah. Seterusnya adalah pakis. Pakis merupakan salah satu tumbuhan dari 12.000 spesies tumbuhan yang tergolong dalam kumpulan Pteridophyta. Pakis tidak seperti lumut. Pakis mempunyai xilem dan phloem. Lebah kelulut ataupun nama saintifiknya Meliponini merupakan lebah yang tidak bersengat. Kelulut juga menghasilkan lebah madu. Madu kelulut dikatakan mempunyai pelbagai khasiat dan lebih tinggi khasiatnya. Seterusnya adalah timun ataupun nama saintifiknya Cucumis sativus. Timun merupakan sejenis tumbuhan dimakan sebagai sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Timun juga boleh dimakan secara mentah dan juga dalam masakan. Dan timun mempunyai banyak khasiat. Antaranya adalah merawat kanak-kanak yang kecacingan dan sakit tekak. Seterusnya adalah jagung ataupun lebih dikenali sebagai corn. Jagung merupakan bijirin makanan ruji dan boleh dimakan dengan merebus jagung tersebut. Lebah dan kelulut mengambil bunga dari jagung ini untuk dijadikan sebagai madu mereka. Seterusnya adalah kelapa. Pokok kelapa boleh mencapai ketinggian 6 hingga 30 meter. Ini adalah bergantung kepada variasi. Pokok kelapa dimanfaatkan kepada pelbagai guna. Air kelapa ini boleh diminum dan ramai yang mengatakan bahwa air kelapa ini sangat bersih. Seterusnya adalah serai ataupun nama saintifiknya Cymbopogon citratus. Serai merupakan tumbuhan herba malar hijau dan selalunya digunakan dalam masakan. Dan yang terakhir adalah pokok nangka ataupun nama saintifiknya Heterophylla. Nangka merupakan spesies pokok yang sangat sesuai dengan tanah rendah tropika. Pokok nangka juga merupakan pokok kayu berbuah terbesar di dunia dan menghasilkan buah yang boleh dimakan.